Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari Pendidikan Islam tahun 6 bagi tajuk Hajjatul Wada' bahagian Sirah. Mari kita perhatikan ayat Al-Quran ini dari surah Al-Ma'idah, ayat yang ketiga. Ayat ini diturunkan ketika Nabi mengerjakan haji di Arafah, ketika sedang wukuf di Arafah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Ini tanda ayat ini menerangkan kepada kita bahawasanya sudah berakhir dakwah Rasulullah SAW ketika ini. Bagaimana kisah ada di kalangan sahabat yang menangis bila mendengar Rasulullah SAW membaca ayat ini, menandakan Rasulullah sudah tidak lama lagi akan pergi meninggalkan kita pada ketika itu. Jadi ayat ini diturunkan, ayat ketiga daripada surah Al-Ma'idah telah diturunkan di Arafah ketika Nabi menunaikan Hajjatul Wada'. Mari kita tengok latar belakang macam mana terjadinya peristiwa Hajjatul Wada', sebagaimana perbualan dialog antara ahli keluarga ini. Ayah, ceritakan tentang latar belakang peristiwa Hajjatul Wada' kepada kami. Hakim, Farhana, Nabi Muhammad SAW pada ketika itu sudah 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji, sehinggalah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah. Bulan Zulqa'dah, bulan sebelum bulan haji, bulan 11, bulan Zulhijjah bulan 12, bulan Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah. Nabi membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Apabila kaum muslimin mendengar berita bahawa baginda hendak mengerjakan haji, ramai yang mahu menyertai baginda. Bilangan mereka sekitar 90,000 orang. Masya Allah, ramainya bilangan mereka. Bilakah mereka berangkat ke Mekah, ibu? Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berangkat ke Mekah bila? Pada 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah. Yakni 10 tahun Nabi berhijrah ke kota Madinah.
seronoknya dapat mengerjakan haji bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak, mari kita sama-sama teliti dan kita fahami bagaimana kronologi peristiwa Hajjatul Wada. Yang pertama, Dzul Hulaifah, nama tempat. Dari Madinah, baginda dan kaum muslimin menuju ke Dzul Hulaifah. Mereka bermalam di sini, kemudian berihram. Dzul Hulaifah merupakan tempat untuk kita berniat. Berniat ihram, sama ada ihram umrah ataupun ihram haji. Dzul Hulaifah. Seterusnya Nabi meneruskan perjalanan Dzu Tuwa. Nabi meneruskan perjalanan dan setibanya di sini, di Dzu Tuwa, baginda berhenti dan bermalam. Seterusnya Mekah. Sesampainya di Baitillah ni di Masjidil Haram, Kaabah, baginda terus melakukan tawaf dan sa'i. Seterusnya yang keempat, Mina pada 8 Zulhijjah. Baginda bermalam di sini, di Mina, dan keesokan harinya baginda ke Arafah. Yang kelima, Arafah 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, hari Arafah. Kita kenali dengan hari Arafah. Baginda melakukan ibadat wukuf, iaitu menetap. Menetap di situ, kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum muslimin. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di awal video kita ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang keenam, Muzdalifah pada 10 Zulhijjah. Dari Arafah, baginda menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini. Pada malam hari raya itu, Nabi menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini. Di sinilah tempat mengutip anak-anak batu untuk melontar jamrah. Jamrah Aqabah, Jamrah Ula, Jamrah Wusta. Seterusnya yang ketujuh, Mina pada 11 hingga 13 Zulhijjah. Itu baginda melakukan ibadat melontar jamrah dan menyembelih unta di Mina ini. Bagi orang yang mengerjakan haji, wajib dia bermalam di Mina ini. Dari malam yang ke-11, malam ke-12 dan malam ke-13. Seterusnya mari kita perhatikan apakah ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah akhir, yakni khutbah Nabi seumur hidup mengerjakan haji hanya sekali sahaja. Sebab itulah dinamakan Hajjatul Wada. Haji selamat tinggal. Haji yang terakhir. Khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana? Nabi berkhutbah ketika di Arafah. Nabi Muhammad mengingatkan umat Islam tentang beberapa perkara, antaranya tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Yang kedua, amalan jahiliyah
hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam, seperti mementingkan perkauman. Yang ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Yang kelima, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Yang keenam, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. Yang ketujuh, menjauhi riba, kerana riba adalah haram. Jadi inilah 7 perkara isi kandungan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Arafah. Kemudian anak-anak, mari kita perhatikan dan kita amalkan. Kita hayati dan amalkan. Apakah iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'? Di sini ada 4 iktibar yang dia warna merah. Yang pertama, mari kita baca dulu perbualan di antara Farhanah, ayah, dan ibunya. Di sini ada 3 orang, ayah, ibu dan Farhanah. Farhanah banyak iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada' yang telah ayah ceritakan. Farhanah pula jawab, ya ayah, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah. Ini iktibar yang pertama, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah. Sebagaimana yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Mereka sanggup menempuh perjalanan yang jauh untuk menunaikan ibadat haji. Saya tidak akan beralasan dan merungut lagi apabila melakukan sesuatu ibadat. Manakala ayahnya pula berkata, kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaklah mengasihi baginda. Iktibar yang kedua, mengasihi kasih kepada Rasulullah. Sebagaimana Nabi mengasihi kita, kita wajib beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang terakhir diutuskan Allah dan agama Islam ialah agama yang benar di sisi Allah. Yang keempat, kata Farhanah, kita mestilah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Iktibar yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Panduan hidup kita, mentaati perintah Allah dan Rasul serta meninggalkan larangannya. Ayat, berbuat baik dengan semua orang dan menjauhi pergaduhan amat dituntut dalam Islam. Yang kelima, kata ayah, betul tu Farhanah, umat Islam mesti hidup bersatu padu kerana setiap Muslim bersaudara. Iktibar yang keempat iaitu hidup bersatu padu. Jadi anak-anak, rumusan untuk pembelajaran kita pada kali ini bagi tajuk Hajjatul Wada'. Dalam peristiwa Hajjatul Wada', Nabi Muhammad mengajar kita cara melaksanakan ibadat haji. Cara melaksanakan ibadat haji. Dari wukuf di Arafah, seterusnya bermalam di Muzdalifah pada malam itu, seterusnya
hari yang ke-11 hingga ke-13 bermalam di Mina, kemudian pulang ke Mekah untuk tawaf dan sa'i. Jadi, apakah nilai daripada pembelajaran kita ini? Nilainya ialah mengamalkan sifat flexibility menurut batasan Islam. Jadi anak-anak, setakat itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan sama-sama belajar bersama Ustaz. Jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.